selamat datang ke kelas Cikgu Joanne. Seperti yang Cikgu dah bagi tahu kepada awak, hari ini untuk kelas Cikgu Joanne kita akan masuk bab 11, bintang dan galaksi dalam alam semesta. Awak tengok dalam muka surat 238, 239. Okey, buku teks. So, untuk mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu akan berikan awak satu aktiviti. Yang ini cikgu akan berikan link kepada awak melalui chat dan juga WhatsApp kalau awak tak boleh terima. Awak klik sahaja link itu dan dia akan bawa awak ke satu website di mana awak perlu cari 10 istilah yang berkaitan dengan bab 11 pada hari ini. Cikgu dah terima. Yawi Sin. Dalam WhatsApp group dia siapkan dalam 123 seconds. Good job. Nur Aina Amira 182 saat. Okay, good job. Dah 3 orang. Semua perempuan. Mana yang lelaki ni? Tak jumpa? Ke slow? Come on. Okay, it's okay. Awak boleh cuba kemudian. So that word search activity tadi, kerja yang awak buat tadi, sila kembali kepada Meet. Okay, supaya awak boleh nampak slide cikgu semula. Right. Word search activity tadi adalah untuk mencari perkataan-perkataan yang awak bakal dengar berkali-kali dalam bab 11. Okay, so good job yang telah mencuba dan dapat semua. Dalam bab ini, hari ini kita akan habiskan satu bab terus. Dia tak ada subtopik. Bab 11 pendek sahaja sebenarnya. Okay, so pertama, guiding question yang kita ada pada penghujung kelas cikgu, awak sepatutnya boleh menjawab. Bila orang tanya, apa itu galaksi? Awak boleh bagi penerangan. Okay, so ingat yang tu. Tu soalan yang pertama yang awak kena ingat. So persoalan yang kedua adalah, perbincangan kita adalah tentang bagaimana bintang itu lahir dan juga mati. Bintang juga macam hayat dia ada cycle, life cycle macam manusia, kita akan lahir dan pada satu ketika juga kita akan mati. Begitu juga dengan bintang. So kita akan tengok macam mana hayat dia dan banyak-banyak bintang di angkasa. Macam mana kita nak membezakan bintang-bintang tersebut. Nah, bab ini terbahagi kepada dua bahagian yang besar, iaitu yang pertama adalah kita bercakap tentang bintang dan yang kedua adalah tentang galaksi. So we go into galaxy first. Kita pergi kepada galaksi terlebih dahulu. Alright. Now, dalam buku teks awak, galaksi ini ada diterangkan dalam muka surat 240 dan 241. Harap-harap awak ada buku teks di hadapan awak sekarang. So cikgu nak minta bantuan awak. Kalau awak nampak skrin cikgu sekarang, alright, awak boleh lihat ada 3 jenis galaksi. Okay, cikgu akan labelkan dia sebentar sahaja lagi. Cikgu minta bantuan awak. Nombor 1 galaksi jenis apa, nombor 2 dan nombor 3 galaksi jenis apa. Okay, cikgu dah dapat beberapa jawapan. Terima kasih sebab awak bagi perhatian dan ada yang dapat mengenal pasti mana satu dia punya jenis-jenis. So cikgu akan bagi tahu, kita bandingkan kalau jawapan awak betul, tahniah ya. Okey, nombor 1 kita tengok di sini, bentuk dia selalu murid akan confuse antara berpilin dan juga elips. Berpilin dalam bahasa Inggeris adalah spiral. Kalau awak lebih selesa lah dalam bahasa Inggeris. Berpilin adalah spiral. Alright. Dan ellipse adalah berbentuk bujur. Okay. Untuk pengetahuan awak. Jadi kalau awak lihat di sini, antara nombor 1 dengan nombor 2, mana yang rupa dia seperti spiral berpilin adalah nombor 2. So nombor 2 adalah berpilin. So nombor 1 adalah galaksi berbentuk ellipse sebab dia bujur. Macam mana nak tengok dia spiral ataupun tidak? Selalu spiral dia nampak macam apa yang macam puting beliung di hujung-hujung dia tu. Macam ni lah. Itu spiral. Sebab dia berputar-putar, berpilin. Okey, jadi nombor 2 adalah berpilin, adalah spiral. Dan yang ketiga, yang ni paling senang lah. Semua orang kebanyakan dapat jawab sebab tak seragam. It's not uniform. Dia berterabur. Dia tak ada bentuk yang khusus. Okay, tolong ambil perhatian juga contoh-contoh nama galaksi yang dikategorikan sebagai, untuk yang pertama ni ellipse adalah Ursa Major dan Messiah 87. Kalau yang spiral, Andromeda dan juga Bima Sakti.
Dan nombor 3, yang tak seragam contohnya adalah Magellan kecil dan Magellan besar. Benda ni awak nampak dalam muka surat 241. Jangan tanya lagi mana muka surat ya. Harap-harap awak berada pada muka surat yang sama yang cikgu bincangkan sekarang. Galaksi tu di mana letaknya di alam semesta. In our universe, dalam alam semesta kita, kita ada banyak galaksi. Bila kita ada banyak galaksi, di mana kedudukan bumi? Now, Bima Sakti adalah salah satu contoh galaksi yang berbentuk spiral ataupun berpilin. Kenapa kita highlight atau cikgu tekankan tentang Bima Sakti? Sebab inilah di mana letaknya bumi ataupun sistem suria kita. Sistem suria iaitu di mana kita tinggal ni sekarang terletak dalam galaksi yang bernama Bima Sakti. Atau dalam bahasa Inggeris dia panggil the Milky Way. Okey. Jadi kalau awak lihat dalam cikgu punya slide, nampak tak dia tanda di sini adalah matahari. Okey, matahari kita duduk di salah satu tempat dalam galaksi Bima Sakti. Jadi dalam kawasan yang dibulatkan ini adalah sistem suria kita. So bumi mungkin terletak dalam bulatan yang sangat kecil ini. So awak boleh bayangkan berapa besarnya galaksi tersebut. Galaksi yang kita ada sekarang adalah satu himpunan, himpunan jutaan bintang. Dalam ni banyak bintang, banyak debu dan juga banyak gas. Dalam Bima Sakti kita yang diketahui sekarang hanyalah sistem suria kita yang ada planet-planet. So kalau awak boleh nampak muka cikgu sekarang, kalau tapak tangan cikgu ni adalah satu galaksi dan kita berada pada tengah-tengah tapak tangan ini, kita macam habuk saja. Ingat, dalam alam semesta, kita ada banyak lagi galaksi yang lain. Artinya ada galaksi di sini, 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 sini. Dan setiap galaksi itu bukan dekat. So, kita dah cerita tentang galaksi. Sebenarnya galaksi itu sahaja. Okay, awak dah tahu apa itu galaksi, berapa jenis dia dan contoh-contoh galaksi yang ada. Awak nak tahu di mana sistem suria kita tinggal adalah galaksi yang bernama Bima Sakti. Now kita tengok pula, kita hidup bintang. Kalau awak boleh lahir, awak boleh mati. Begitu juga dengan bintang. Macam mana lahirnya bintang? Kita akan tengok. Ini adalah kita hidup bintang. Jangan risau jika nampak dia punya istilah dalam bahasa Inggeris. Kita akan bincangkan dalam bahasa Melayu. Kita hidup bintang ada dalam muka surat 242 buku teks. Cuma nak bagi tahu awak, tolong bagi perhatian kepada awan yang besar dan berwarna kemerah-merahan di sini. Itu kita panggil sebagai awan nebula. Saintis telah mengkaji bahawa daripada awan-awan ini di sanalah lahirnya bintang. Bagaimana bintang itu lahir? Penerangan dia ada dalam muka surat 243. Tapi cikgu cerita dulu sekarang. Yang itu awak akan baca kemudian. Awan yang banyak ini terdiri daripada habuk-habuk sahaja sebenarnya. So, awan ini besar di mana debu dan gas ada. Yang ada gas dia adalah hidrogen dan juga helium. Bila ada taburan gas-gas yang banyak macam tu, gravity sentiasa ada dan sentiasa akan menarik salah satu sama lain. Jadi habuk-habuk itu akan tertarik kepada satu kawasan dan dia akan membentuk teras. Center dia macam benda yang bergumpal. Jadi bila dia ada bergumpal macam tu, semua yang bercampur tadi akan menyebabkan ada tindak balas nuklear berlaku. Jadi bila dia sentiasa meletup dan meletup macam bom atom kan, tapi dalam skala yang lebih besar, lama-lama banyak tenaga yang dilepaskan daripada teras tersebut, maka ia akan bermula untuk bersinar. Dan disitulah nampak anak panah yang cikgu berikan tu, daripada awan yang besar, selepas teras itu mula bersinar, kita akan dapat protostas ataupun bintang-bintang yang baru. Tapi kadang-kadang macam awak lahir, awak boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki, lelaki yang baik, lelaki yang jahat, perempuan yang baik kan. Jadi semua benda yang lahir tu dia akan dicorakkan. Protostas ni kadang-kadang dia akan menjadi bintang seperti matahari. Ada juga yang macam si Daris tanya tadi, massive star, bintang yang sangat besar. Dalam sistem suria kita, kita ada matahari kan? Itu adalah bintang yang paling hampir dengan kita. Matahari ialah bintang.
Macam mana wujudnya matahari itu, dia berasal daripada kelahiran dia, daripada hipotesis nebula. Tapi dia bukanlah macam hayat manusia 100 tahun, 80 tahun, 60 tahun dah meninggal. Okey, matahari itu dah berjuta-juta tahun setakat ni. Dan dia masih berada pada, kira kalau macam protostars ni baby, dia masih remaja lah, sun-like star. Okey, massive star pun masih remaja. Kalau semakin dia tua, dia ada fasa yang lain pula. Perkataan supernova. Ini adalah salah satu istilah yang awak cari dalam word search tadi kan. Supernova adalah satu jenis letupan yang sangat-sangat kuat. Kalau awak rasa bom atom itu kuat, dapat merosakkan mungkin sebahagian besar negara Jepun pada masa Perang Dunia Kedua, supernova ini mampu memusnahkan matahari. Okey, begitulah kuat supernova itu. Yes, kalau matahari meletup jadi tak ada matahari, apalah jadi dengan kita? Cikgu nak tanya semua orang. Perbandingan. Nebula, kita ada Eagle Nebula. Lepas tu bintang yang muda ni contoh dia Orionis. Bintang yang remaja macam matahari. Awak rasa bintang macam matahari tu dah berjuta-juta tahun hidup tu, awak rasa dah tua kan? Belum, dia masih muda lagi sebenarnya. Satu ketika nanti matahari kita akan menjadi red giant, iaitu raksasa merah. Seperti bintang yang bernama Arcturus. Okay, tapi belum mati lagi masa ni. So you don't know. Skrin yang cikgu sedang tunjukkan kepada awak sekarang adalah kitar hidup bintang yang telah dimudahkan untuk awak nak faham seperti dalam muka surat 242. Bermula pada nebula, dia boleh menghasilkan 3 jenis bintang. Okey, mengikut saiz. Bintang saiz sederhana, yang besar dan juga super besar. So kalau dalam nebula lahirlah bintang yang bersaiz sederhana sahaja, dia tak akan mengalami supernova. Dia punya hayat macam ni sahaja, di mana selepas bintang sederhana dia akan menjadi merah. Okey, dia akan menjadi merah dan menjadi bintang yang kerdil. Kalau dia lahir daripada nebula menjadi bintang yang besar, dia memang akan menjadi raksasa merah. Lepas dia jadi raksasa merah, dia menjadi lebih besar. Kita panggil sebagai super raksasa. Okay? Bintang seperti matahari sekarang tu belum lagi menjadi super raksasa. Okay? Dan belum lagi menjadi raksasa merah. Not yet. Okay? So, awak boleh bayangkan tak super giant ini ataupun super raksasa ni besar dia macam mana. Kalau awak dah nampak matahari itu besar, besar lagi super raksasa. Bila dia terlampau bersinar, habis gas yang dia ada, maka meletuplah dia. Dan itu kita panggil sebagai supernova. Kalau dia bintang yang sederhana, bintang besar sahaja dan meletup, dia akan membentuk bintang neutron. Letupan untuk bintang yang bersaiz super besar, dia akan menghasilkan lohong hitam. Awak nak tahu apa itu lohong hitam? Dia ada terangkan dalam buku teks. Lohong hitam itu adalah ruang yang tidak membolehkan sebarang jirim terlepas. Artinya, kalau awak pernah nampak vacuum cleaner kan? Vacuum kat rumah awak tu. Selalu dia nak sedut habuk semua, tarik masuk dalam tu kan? Awak bayangkan, lohong hitam tu adalah seperti vacuum cleaner, tapi cahaya pun dia boleh sedut masuk. Okay? Alright. So, cikgu harap awak boleh faham macam mana kitar hidup bintang tersebut. So, pengakhiran bagi bintang, kalau macam manusia, kita mati, kita jadi mayat kan? So, bintang dia jadi 3 jenis. Ikut dia punya jenis bintang tu. So, pengakhiran dia adalah, the ending is, dia akan jadi bintang kerdil, ataupun bintang neutron, ataupun last sekali adalah lohong hitam. Ciri-ciri bintang boleh dikelaskan melalui 5 ciri yang telah ditunjukkan dalam buku teks tersebut. Pertama adalah warna dia. Kita ada saiz bintang, macam tadi, saiz bintang yang sangat besar, lepas tu macam matahari kita yang awak rasa besar tapi sebenarnya kecil. Okay, jarak dia daripada bumi. Okay, macam mana cerahnya bintang itu bergantung juga dengan jarak dia daripada bumi. Ada bintang yang awak nampak terang tapi sebenarnya dia sangat-sangat jauh daripada bumi.
Kenapa dia masih kelihatan cerah? Sebab saiz dia sangat besar. Jadi semua dia punya ciri-ciri ini ada berkaitan dengan salah satu sama yang lain lah, kecerahan dia. Dan yang paling penting, dua ni, warna dengan suhu. Warna dengan suhu berkait rapat. Bintang ni macam dikategorikan mengikut kelas juga. Macam awak ada kelas Amanah, Bestari, macam tu kan. Okey, dia dikelaskan mengikut ciri dia. Sama awak dikelaskan mengikut jenis subjek awak ambil dan juga keputusan peperiksaan awak. So bintang pun sama macam tu lah. Okay. Dia ada kelas O, B, A, F, G, K, M. Kalau awak perasan dia tak ikut ABC. Okay. Kenapa warna dia berbeza? Sebab warna biru ni suhu permukaan dia. 30,000. 30,000 Kelvin. Dia bukan pakai darjah Celsius. Macam dalam buku awak, suhu dia diberikan dalam Kelvin. So awak boleh lihat di sini. Kalau awak nampak bintang itu berwarna biru, maka bintang itu adalah bintang yang paling panas. Awak nampak, wah biru, nampak macam relax, nampak macam sejuk kan? No, bintang warna biru adalah bintang yang paling panas. Okay, sama juga dengan bila awak bakar api, api yang berwarna biru adalah api yang sangat panas berbanding api yang berwarna kemerah-merahan ataupun yang warna orange jingga. Bintang pun sama. Tengok sebelah kanan yang M ini. M, warna merah. Dia 3000 Kelvin sahaja untuk dia punya suhu. So, di mana kedudukan matahari? Yang penting awak tahu bahawa warna dia memainkan peranan dalam menentukan dia punya jenis bintang, kelas dia dan juga suhu yang dia ada. Cikgu akan berikan awak link untuk pergi ke website bernama Stellarium. Ini adalah Stellarium punya web. Awak sendiri cikgu berikan link kepada awak nanti. So, cikgu nak bagi tahu yang awak boleh putarkan langit macam ni. Boleh zoom out, boleh zoom in. Lepas tu ada dekat bawah ni beberapa pilihan. Dia dalam bahasa Inggeris tapi jangan panik. Zodiak. Tahu tak zodiak? Macam Aquarius, Aries, Gemini yang tu. Benda-benda tu adalah berdasarkan bintang. Jadi kalau macam ni kan, awak klik constellation, awak boleh nampak di mana Gemini, Taurus, Aries, okay, Leo. Kalau nak tengok dia punya art pun boleh. So dia boleh bagi bayangan. Okay, untuk yang macam ada ketam, Cancer, Leo, di sini ada harimau. Cari bintang yang bernama Sirius dan Rigel. Lepas tu bila awak jumpa bintang tu, awak zoom in, awak klik tadi macam cikgu buat supaya awak tengok berapa dia punya jarak dari bumi. Sebelah kiri skrin ni yang cikgu tunjuk dengan mouse adalah Sirius. Sebelah kanan skrin cikgu ni adalah Rigel. Kalau awak lihat Sirius lebih cerah. Rigel itu menjadi kecil sebab dia punya tahun cahaya terlampau jauh. Sirius tu hanya 8.60 tahun cahaya. Jadi confirm lah Sirius itu akan nampak lebih cerah ataupun lebih gelap. Siapa? Sirius. Sebab dia lebih dekat dengan bumi. Jadi kalau dia lebih jauh, dia akan lebih malap. Itu pun salah satu ciri dari untuk menentukan bintang tersebut lah. Galaksi tadi cikgu dah bagi tahu dia adalah himpunan apa? Siapa boleh ingat? Galaksi adalah himpunan bintang dan juga debu dan gas. Okay, ada berapa jenis galaksi yang ada? 3. Yes, good Anis, 3. Boleh sebutkan nama-nama jenis galaksi tersebut? Bukan contoh ya, dia kategori. Berpilin. Yes, lagi? Elips. Ellipse, satu lagi? Tidak seragam. Bagus. Thank you. Anis pun dah jawab. Berpilin. Okay, good. Okay, hipotesis kelahiran dan kematian bintang tadi tajuk dia nama apa? Hipotesis apa? Nebula. Yes, betul. Hipotesis nebula. Okay. Apa 3 contoh kematian bintang yang akhirnya dia akan jadi apa? Bintang kerdil. Lepas tu 2 lagi. Neutron. Dan kalau dia memang jenis bintang yang sangat besar dan meletup kuat betul, dia akan jadi apa? Supernova. Bukan, itu letupan dia yang apa bahan, apa alat pula.
kejadian. Yes, black hole ataupun lohong hitam. Thank you yang jawab. Good. Dan ciri-ciri bintang apa 5 pengelasan tadi? Okay, so you have warna, you have size, ada jarak, kecerahan dan juga selepas ini cikgu akan berikan awak punya borang kehadiran yang juga adalah penilaian dan refleksi untuk kelas hari ini. Dia 3 in 1 sekaligus. So, kalau awak ada hadir Google Meet, tolong juga isi borang tersebut untuk confirm awak punya kehadiran lah. Alright, so thank you very much sebab datang kelas cikgu. So kalau tak ada apa-apa lagi, bolehlah pergi makan lunch awak sambil jawab Google Form cikgu. Okay, bye.